hasanat yudhibna sayyiat. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kebajikan itu, kebajikan ataupun perbuatan yang baik itu, yudhibna sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa ada seorang lelaki telah mencium seorang perempuan. Lalu dia pergi kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang dilakukannya itu kepada baginda. Kata perawi, maka turunlah ayat aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sembahyang pada dua tepi siang dan pada beberapa waktu di permulaan malam. Sesungguhnya kebajikan itu, perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Kata perawi, yakni Ibnu Mas'ud lah perawinya. Orang itu bertanya, adakah khusus untuk saya ini, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk sesiapa saja dari umatku yang melakukannya. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Mas'ud lagi bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia menyebutkan bahawa dia telah mencium atau menyentuh atau melakukan sesuatu yang lain lagi, seolah-olahnya dia bertanya tentang kafarahnya. Ini kafarah, penghapus kepada dosa perbuatannya itu. Kata perawi, fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, kemudian dia menyebutkan sama seperti hadis Yazid yang tersebut sebelum ini. Lepas tu ada seorang lelaki telah melakukan sesuatu terhadap seorang perempuan, sesuatu yang kurang daripada perzinaan. Dia pergi kepada Umar bin Al-Khattab. Umar menganggap apa yang dilakukannya itu besar, beratlah. Dia pergi kepada Abu Bakar, begitu juga. Abu Bakar kata. Kemudian pergi kepada Nabi SAW. Lalu perawi menyebutkan sama seperti hadis Yazid dan Al-Mu'tamir sebelum ini. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud lagi, satu lagi riwayat tu. Dia kata ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah alajtu imra'atan fi aqsal Madinah, telah melakukan perbuatan yang tidak baiklah terhadap seorang perempuan di penghujung Madinah. Saya melakukan segala-galanya selain daripada bersetubuh dengannya. Ini saya, kata dia, hukumlah saya mengikut apa hukuman yang kau kehendaki. Faqala lahu Umar. Umar pun kata kepadanya, sesungguhnya Allah telah menutup
kesalahanmu itu. Jika engkau menutup dirimu, mana engkau tidak dedahkan keburukanmu. Kata perawi, Nabi SAW tidak menjawab apa-apa. Orang itu pun bangun dan pergi. Selepas itu Nabi SAW menghantar orang untuk mengikuti dia. Untuk panggil dia. Dan Nabi SAW baca ayat ini kepadanya. Aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Seperti tadi juga. Maka bangunlah satu orang lelaki dari kalangan yang hadir itu dan bertanya, wahai Nabi Allah, ini khusus untuknya sahajakah? Nabi SAW menjawab, bahkan untuk sekalian manusia. Dengan syarat satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah juga, tapi hadisnya sama makna dengan hadis Abil Ahwas yang tersebut sebelum ini. Dan perawi di dalam hadisnya mengatakan, maka Mu'adz bertanya, yakni yang bertanya itu ada sebut dalam riwayat ni, iaitu Mu'adz, wahai Rasulullah, adakah ini untuk dia sahaja atau untuk kita semuanya? Nabi SAW menjawab, bahkan untuk kamu semua sekali, untuk kamu semuanya. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, katanya ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang membuatkan saya perlu dikenakan had. Ini saya telah membuat sesuatu yang menyebabkan saya kena hukuman had. Laksanakanlah hukuman itu ke atas saya. Kata perawi, yakni Anas, waktu sembahyang tiba, masuk. Dia pun bersembahyang dengan Rasulullah SAW. Bila selesai bersembahyang, dia kata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya kena hukuman had. Fa'aqim fiyya kitab Allah. Laksanakanlah terhadap saya ketentuan Allah. Qala, Nabi SAW pun tanya dia, kamu hadirkah sembahyang bersama kami saat ni? Dia kata, ya, hadir. Qala, Nabi SAW pun kata, qad ghufira laka, sesungguhnya dosa kamu itu telah dihapuskan, diampunkan Allah. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Umamah, katanya ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid dan kami duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya kena hukuman had. Fa'aqimhu alayya, laksanakanlah hukuman itu ke atas saya. Rasulullah SAW diam. Kemudian dia mengulangi lagi pertanyaan dia, kata-kata dia tu. Dia kata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya kena hukuman had. Fa'aqimhu alayya, laksanakanlah hukuman itu ke atas saya. Nabi SAW diam lagi. Lepas tu diiqamatkan. Lepas tu orang qamatlah untuk sembahyang. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, kata Abu Umamah, orang itu mengikuti Rasulullah SAW. Dia tunggu Nabi. Bila Nabi selesai sembahyang, aku pun tunggu juga Rasulullah SAW, nak tengok apa jawapannya kepada orang itu. Orang itu pergi mendapatkan Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya
telah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya kena hukuman had, fa'aqimhu alayya, laksanakanlah hukuman itu ke atas saya, kata Abu Umamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah bila engkau keluar dari rumahmu, engkau telah berwudu dengan sebaik-baiknya, dengan elok? Dia kata, ya, kata dia. Begitulah wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagi, kemudian engkau bersembahyang bersama-sama kami? Dia jawab, iyalah wahai Rasulullah. Qala, kata perawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah qad ghafara laka haddak atau qala dhanbak, sesungguhnya Allah telah mengampunkan hukuman had ke atas kamu itu, atau kata baginda, dosa kamu itu. Jadi syak perawi di situ. Jadi semua ni kita sudah baca dah, tak ada nak bicara. Jadi dalam hadis ini menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Nak ceritanya mudah, Tuhan nak ampun dosa kita tu tidak sepayah mana. Dan boleh kita tahu daripada riwayat-riwayat seperti ini tentang dosa besar, dosa kecil, hak lagu mana. Jadi kira-kiranya senyum orang tina tu, kira-kiranya di sini termasuk dalam dosa kecil. Termasuk dalam dosa kecil. Bukan bila kita kata begitu bermakna boleh sesuka hatilah buat. Tidak gitu. Tidak gitu. Termasuk dalam dosa kecil. Sebab Nabi SAW baca ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at, itu turun. Jadi berkenaan dengan sayyi'at ini, kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi, dia kata hadis ini menegaskan bahawa kebajikan yang kita buat itu mengkefaratkan, menghapuskan as-sayyi'at. Para ulama berbeza pendapat tentang maksud hasanat itu. Apa benda hasanat? Kebajikan. Kita kata kebajikan. Sa'labi menukilkan bahawa kebanyakan ahli tafsir mengatakan al-hasanat itu ialah sembahyang 5 waktu. Itulah hasanatnya, kebajikan yang dimaksudkan sini. Jadi kalau nak hapus dosa, kena sembahyang lah. Tak boleh tinggal sembahyang 5 waktu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan lain-lain imam. Mujahid berkata, iaitu ucapan seseorang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu al-hasanat. Itulah al-hasanat. Boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan al-hasanat itu segala bentuk kebajikan atau kebaikan yang kita buat. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan al-hasanat itu ialah sembahyang 5 waktu. Begitulah. Dia tak si baca, dia tak si bicara panjang, dia tak si bicara panjang. Dia kata bicara dah dulu dalam bab taharah dulu, sembahyang dulu, royak dah. Gapo dia yang menghapuskan dosa ni. Dan dosa ni dosa gapo dia? Dosa kecil. Maksudnya ia dapat dihapuskan dengan sembahyang, air sembahyang, sedekah dan sebagainya, tu dosa kecil. Dia bicara dah, dia tak si bicara panjang. Itu dia. Inilah dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim gini. Gini. Dalam setengah-setengah riwayat tu dia ada lagi cerita lagu lain pula. Dia ada cerita lagu lain pula. Tapi tak boleh lawan hak ni belaka lah. Tak boleh lawan hak ni belaka lah. Hak paling sahihnya sekadar tu je. Sekadar senyum. Walaupun ada dalam riwayat Tirmizi dan lain-lain lagi, anda pun sudah bicara dah, tulis dah juga dalam syarah Bukhari itu, boleh tengok situ. Bab waktu sembahyang panjang kala bicara ni, panjang kala juga, boleh tengok situ lah perinciannya. Jadi
Dalam setengah-setengah riwayat disebut hak tina tu pergi nak beli wah tamak. Dia kata wah tamak hak dalam rumah ada lagi, hak comel lagi, kata dia, hak molek lagi. Lepas tu hak tina tu nak tengok lah, dia masuk dalam rumah dia pun pegang senyum. Gitu cerita. Senyum. Jadi kalau nak kira benda hak setara ni kan, nak seragam lah dalam keadaan gaduh-gaduh, dalam keadaan gapo kita kata ketakutan, tiba-tiba pegang gitu, tak ada gapo sebenarnya, tak ada gapo. Cuma kepada orang perempuan yang tidak biasa lagu tu kan, kejutkanlah, kena lekatlah, dan mungkin berlaku lebih lagi daripada tu. Kalau sekadar tu, maka ia termasuk dalam dosa kecil. Dalam setengah-setengah riwayat pula ada sebut dia setuh, ada juga sebut dia setuh ni buah dada dia. Gak buah dada, berpakai baju, pakai gapo semua ni, kita kata nak serah gapo. Sekadar tu lah. Hak lagu-lagu ni termasuk dalam dosa kecil. Tapi bukan bermakna molek kita buat, boleh kita buat, mudah-mudah kita buat, tak boleh. Tu tak boleh. Kalau berlaku juga, maka janganlah sedih sangat, susah hati sangat, siapa tak jenis tidur tengok. Tak. Kalau setara tu lah. Kita kena tahu bahawa banyak kebajikan-kebajikan kita buat, kebaikan-kebaikan semaya dan lain-lain, boleh menghapuskan dosa hak setara tu. Cumanya kita tidak tahu kan, bahaya. Kita tidak tahu dengan buat gitu tu nak jadi lagu mana, takutnya jadi lebih lagi. Nak jadi lebih lagi. Misalnya kalau ni hak tina tu turut kan, memanglah kita tak buat gitu, tapi kalau dia tu jadikan, tidakkah bahaya? Sebab tu tak boleh buat. Sebab tu tak boleh buat, tak boleh anggap kecil, sebab banyak kemungkinan yang mungkin berlaku. Di sebalik orang yang hak mudah tadi, takut berlaku benda hak lebih berat. Hak lebih berat. Itu yang pertama daripada hadis ni yang kita dapat. Yang keduanya, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Mengikut setengah-setengah ulamanya, dia kata hak ni salah satu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan semaya 5 waktu. Semaya 5 waktu ada sini tarafayin nahar, dua tepi siang, maksudnya subuh. Dua tepi itu kalau kita bagi dua lah, siang kita bagi dua, mana sebelah awal dia subuh, dan sebelah lagi zuhur dan asar. Itu ada. Wa zulafan minal lail, beberapa ketika di waktu awal malam, itu maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Jadi hasanat di sini dalam ayat ni umum, walaupun hak berkait dengan peristiwa tadi ada dalam hadis dia sebut semaya, dia sebut ambil air semaya ke apa. Tetapi benar juga pendapat ulama-ulama yang mengatakan ni umum ni, segala bentuk kebajikan yang kita buat. Lebih-lebih lagi kalau semaya tu memanglah fadilat dia, kelebihan dia tu besar sangat. Jadi ia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil seperti itu. Jadi orang tu pun suka lah. Dia kata ni sebab kadang-kadang sesuatu kelebihan, sesuatu keistimewaan tu dalam satu hadis dia untuk sahabat tertentu saja, sahabat yang berkenaan tu saja kadang-kadang. Jadi waktu dia tanya ni, adakah ini untuk saya saja wahai Rasulullah? Nabi SAW kata, untuk siapa-siapa saja daripada umat aku yang buat benda setara ni lah, benda lagu ni, untuk siapa-siapa saja daripada umatku yang buat lagu ni, kebajikan, semaya dan lain-lain, itu dapat menghapuskan dosanya. Yang ni setengah dosa kita tu kalau hak kecil, dia padan dengan kebajikan-kebajikan yang kita buat sahaja, seperti sembahyang, puasa, dan lain-lain lagi, dia gugur dengan sendirinya. Kita niat ke, kita tidak niat ke, nak menghapuskan dosa
hak kita buat tu dia terhapus dengan sendiri. Ya, dia terhapus dengan sendiri. Kalau kita ingat tu, kau molek lagi. Kalau kita ingat, gapo dia kesalahan yang kita buat, mintalah Tuhan ampunkan, hapuskan dengan kebajikan-kebajikan yang kita buat. Kalau kita tak ingat, tak niat ke apa pun, dia jadi dengan sendiri. Itulah kelebihan kebajikan yang kita buat, tak kira apa bentuknya. Terutamanya sembahyang 5 waktu. Lepas tu riwayat daripada Ibn Mas'ud lagi. Cuma dalam riwayat ni dia ada syak perawi tu. Sama ada orang tu sebut dia telah mencium atau menyentuh dengan tangan dia, ataupun sesuatu yang lain dia buat terhadap perempuan tu. Jadi sini tidak putuslah dalam bentuk macam mana. Jadi seseolahnya dia nak tanya tentang kafarah dosa dia tu lah. Gapo dia kebajikan yang boleh menghapuskan dosa dia tu. Maka Allah SWT menurunkan ayat tadi. Begitulah. Jadi tidak kata siung saja, sentuh ke ataupun lain-lain lagi. Kalau sekadar setara tak ada. Jadi jelaslah mana kira-kiranya dalam keadaan tidak selesa, dalam keadaan gaduh-gaduh, curi-curi, dalam keadaan gitu. Kalau sentuh misalnya kita kata berdasarkan setengah-setengah riwayat, sentuh buat dada. Gak orang pakai baju orang pakai coli. Kalau sekarang ni jadi berlapis-lapis, tak tahu gapo, dia saja perasan. Jadi anak-anak muda biasanya dia perasan macam-macam. Khayalan tu lebih daripada hak sebenar. Jadi itu kadang-kadang galak, dia sentuh punggung kau. Jadi misalnya jadi punggung tu pun pakai kain juga, pakai baju juga, dalam keadaan gitu, setara tu je, tidak lebih. Kalau setara tu memang kira sebagai dosa kecil. Biar kita tahulah gapo dia dosa kecil, gapo dia dosa besar. Lepas tu riwayat lagi, ada satu orang melakukan terhadap perempuan sesuatu yang kurang, di bawah lagi daripada al-fahishah. Maksud al-fahishah tu berzina lah, tidak sampai ke peringkat berzina. Ini akak sikit, tinggi sikit lagi. Tadi sentuh curi-curi gitu ya. Hak ni kira-kiranya dia telah melakukan terhadap seorang perempuan sesuatu yang kurang daripada hak orang panggil berzinaan. Berzina tu makna bersetubuh lah. Jadi hak ni tidak kata cium saja, boleh jadi lebih lagi daripada tu. Hak tidak dia lakukan ialah perzinaan atau persetubuhan. Jadi bila dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar pun kata, berat buat kerja ni, berat ni, ni apa buat kerja lagu ni. Dia pergi dekat Abu Bakar gitu juga, berat benar mu salah mu ni. Tapi dia tu tak kata gapo lah, setara tu je lah. Akhir sekali dia pergi jumpa dengan Nabi SAW sebab tak puas hati. Sahabat-sahabat ni dia lagu tu memanglah dia ada melakukan kesalahan, ada melakukan dosa, tapi dia banyak khabar. Dia banyak khabar. Bila dia khabar tu gak, kalau dalam gambaran setengah-setengah hadis tu, hunggah pergi dekat Nabi. Hunggah pergi goyak lalu, duduk goyak lalu. Dia melakukan gini. Ikutlah nak hukum lagu mana. Gitu keadaan sahabat-sahabat ni. Jadi melakukan dosa seperti kita sudah bicara sebelum pada ni. Dia salah satu, kalau manusia umum lah, manusia biasa je lah, salah satu perkara yang tak boleh dipisahkan daripada seorang manusia. Sehingga disebutkan hadis, ada hadis, beberapa hadis kita sudah lalu dah baca, dah baru ya. Kalau manusia ni tidak melakukan dosa, manusia ni makhluk yang tidak berdosa, Tuhan akan hapuskannya dan mari satu makhluk lain yang melakukan dosa untuk diampunkannya. Pasal apa? Jadi kejadian manusia yang ada dosa ni dia sesuai
barulah nyata sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, iaitu dia Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Ghafur, Tawwab, Sattar dan sebagainya. Kan berapa sifat dia tu hak berkait dengan dosa. Kalau orang tak dosa, di mana nak guna sifat dia tu? Bila nak guna? Tak ada peranan. Jadi ada saja. Buat apa? Gitu. Sebab kita kata Razzaq, memberi rezeki. Kan banyak kita tengok kan, dia beri rezeki korang ni, kebenatan ni. Guna sifat tu. Memang ada peranan dia. Jadi hak ni pun gitu juga. Jadi semata kata Tuhan ni Maha Pengampun, Maha menerima taubat, bukan bermakna itu nak menggalakkan orang supaya melakukan dosa. Tidak, sama sekali tidak gitu. Dia ya, dosa tu dilarang oleh Allah SWT. Dosa tu tak molek. Dia ya. Cumanya sifat manusia tu hak Tuhan buat, dia memang ada buah tu. Kadang-kadang kalau orang juruk setara mana pun, dia boleh jadi gelap mata, dia boleh jadi terlupa, dia boleh jadi terlupa atau terdorong oleh perasaan yang kuat. Dia boleh sentimen. Manusia ni memang kadang-kadang menguasai fikiran dia. Dia boleh melakukan kesilapan. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni bagus. Sebab Tuhan buat ni, kita kata tidak tak molek dari semua sudut. Sebenarnya molek. Sebab tu ramai ulama ahli fikir Islam ni, dia kata molek. Kalau kita dosa, alhamdulillah, dari satu segi. Sebab apa? Kita tidak suruh kita lebih sangat. Kita tidak suruh kita diwali sangat. Kita tidak suruh kita ni makbul sangat di sisi Allah SWT. Kadang-kadang orang ni, kalau dia tu lalu berasa dia tak ada apa-apa salah, dia boleh jadi berasa macam tu. Boleh jadi. Bahaya tu kalau lagu tu. Sebab tu dia berasa layak kalau orang sujud kaki dia, kalau orang minum air kaki dia, dan sebagainya. Kadang-kadang sampai mereka tu lah terlajak suci. Sebab tu tak molek. Hak moleknya biar ada salah silap, biar ada. Baru kita tidak suruh kita Tuhan. Khabar ke diri yang kita ni hamba, yang kita ni biasa saja. Yang lebih moleknya lagu tu lah. Kadang-kadang doa Tuhan tak terima, tu lebih baik daripada terima semua. Sebab kalau terima semua, kita akan segera besar ke diri lebih lah. Kita ni rapat sangat dengan Tuhan. Tak boleh, tak molek tu lagu tu tak molek. Dengan sebab itu kata sifat-sifat ni, di sebalik tak molek dia tu ada molek untuk kita. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun baca ayat tu lah. Jadi kira-kiranya dalam peristiwa ni kita tengok kan, nampak berbeza cerita pun bila pergi dekat Nabi dia dulu. Lepas tu dia pun baca ayat tu juga. Nak ayatnya dia tu boleh jadi takut ada benda lain untuk orang ni, lagu lain pula. Oleh kerana kesalahan dia tu tidak serupa. Jadi dia tidak kata berdasarkan hak dulu. Gitu selalu. Semua untuk semua orang, tidak. Dia dulu. Jadi setengah perawi-perawi ni kadang-kadang cara dia gambarkan benda-benda lagu ni, dia kata turun ayat. Jadi macam banyak kali turun ayat ni. Sebenarnya tidak. Hak turun tu sekali ya. Jadi seseolahnya bila Nabi buat keputusan untuk hak lain-lain tu, setelah dia diam itu, macam turun ayat tu. Yang ni Allah SWT suruh Nabi baca ayat tu juga, masuk bawah tu juga. Hak ni pun masuk bawah tu juga. Gitu maksudnya. Jadi luas makna innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bukan sekadar sikit saja, tidak. Kalau lebih lagi, Nabi pun takut ada hukum lagu lain. Maknanya keputusan Nabi itu tidak sewenang-wenang. Tidak kata dah sekali Tuhan waktu ayat tu hak untuk semua orang pun ayat tu berlaku. Dia tunggu dulu. Itulah mana cermatnya Nabi SAW. Jadi orang lain sebenarnya tidak ada hak lagu tu. Misalnya kalau kita kata orang tu buat salah, kita boleh kata Tuhan ampun dah kepada kamu. Kita tak boleh kata gitu. Siapa pun tak boleh. Atau Tuhan ampun dah ke dia. Tak ada. Itu kalau ada orang Kristian, ada padri dia. Orang Islam tak ada. Tok wali setara mana, sahabat pun tak ada boleh kata lagu tu. Tak ada. Nabi sendiri pun dia nengung dulu. Nengung dulu, cuba tengok. Dia beberapa kali. Sebab apa?
Hak tadi ada dah turun tu. Hak rek-rek tu. Hak ni cerita lagu lain pula. Ni ada beberapa cerita kan. Takut-takut lagu lain. Situ menunjukkan bahawa kita tak boleh sewenang-wenang dalam benda-benda lagu ni. Tak boleh kata Tuhan ampun dah ke gitu. Tak boleh. Kita tak tahu. Minta ampun lah Tuhan. Buat benda ni, buat masalah ni lepas pada Nabi ni, kita hanya boleh kata gitu je. Kalau pergi jumpa dengan Tok Alim mana pun, dia akan kata gitu je. Hak tu, hak tu. Tak boleh pergi dah lebih pada tu. Iaitu kamu minta ampun dengan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan ampunkan kamu. Gitu je lah. Tak tahu lagi ampun ke tidak tu. Kalau hak berat-berat lah. Kalau hak kecil-kecil tu kita boleh kata lah, moga dalam hadis je lah. Hak kecil-kecil tu dengan semaya, dengan air semaya ke apa tu, dia gugut. Hak tu. Kalau hak berat-berat. Ni hak berat lagi. Dia itu ada satu orang pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata dia buat seorang perempuan. Alaj tu mana buat. Saya mengerjakan. Kalau kita mengerjakan seorang perempuan. Yang ni saya buat. Seorang perempuan di penghujung Madinah. Saya lakukan terhadapnya segala-galanya selain daripada saya menyetubuhinya. Lagu mana jadi? Dia ragu ke? Boleh jadi. Dia nak cara kasar lah. Atau boleh jadi juga perempuan itu turut dia, ikut area dia. Boleh jadi. Fa'ana hadha, ini saya kata. Dia kejut. Ni cerita lain pula ni. Sebab orang tadi senyum saja je tadi tu. Orang tadi senyum saja. Ni cerita lain ni nak ke belakon selain daripada setubuh. Hak tu dah. Hak orang panggil zina tu dah. Ini saya, hukumlah saya, kata dia, dengan hukuman apa saja yang kamu nak. Itu sahabat ni, hasil tu dia bezanya. Dia melakukan kesalahan tu serupa dengan orang lain, nampak serupa. Tapi dari segi dia insaf, bila dia insaf, dia terima, dia sedar, dia akan serah diri, dia ikut gapo. Sampai mati beberapa orang sahabat kerana menjalani hukuman syariat. Ada hak mati. Cuma dia lepas hak mati. Dia sanggup. Bukan lelaki saja, puan pun ada. Tidak kata hak lelaki saja nelah. Dah hak tina pun lagu tu. Dan dia tidak berganja. Ingat semua. Kalau Imra'ah Al-Ghamidiyah dalam Bukhari dan lain-lain lagi ada sebut tu. Kalau Imra'ah Al-Ghamidiyah tu, mana siapa mengandung, beranak, siapa melahirkan anak, siapa lepas menyusu, dia duk sebut macam setiap satu peringkat lepas tu dia jumpa dengan Nabi macam rakyat bila nak jalan hukuman ke atas dia begitu. Hak ni hak tak ada pada generasi yang lain. Hak ni hak tak ada. Sama-sama melakukan dosa tu nampak serupa. Umar pun kata Tuhan telah tutup dah dosamu tu. Mana tak ada siapa dia tahu pun. Mu dengan hak tina tu ya kira-kira dia tahu. Kalau buat dia, pakai buat dia pun selesai. Mana kalau pakai buat dia maksudnya. Umar kata lagu tu. Apa yang Umar kata lagu tu? Tadi dia kata berat tadi. Buat berat. Sebab cerita lain-lain kan. Kira-kiranya Umar sudah tahu. Mana benda kita kata berat tu sebenarnya tak berat lagi. Boleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at lagi. Jadi dengan sebab itulah dia kata, dia pun faham lah kira-kiranya dosa ni, walaupun dosa besar sekalipun, kalau kita cuba bertaubat dengan Allah SWT, walaupun kita kata semaya gotu-gotu ni tak boleh menghapuskan dosa besar, sungguh lah. Kalau Allah SWT nak ampunkan boleh. Sebab dia Ghafur, Maha Ghaffar. Ghafur lagi, Ghaffar lagi. Kedua-duanya orang panggil sirah mubalah. Jadi sifat menghapuskan, mengampunkan dosanya itu kuat. Bukan sikit-sikit. Bukan ghafir. Ghafirudz dzamb wa qabilut taub. Hak tu pun sifat dia juga dalam Quran. Tapi waktu dia sebut Ghafir, surah Ghafir pun ada Tuhan yang pengampun. Itu sekadar sekali pun pengampun dah. Tapi Allah SWT ni bukan setakat Ghafir saja, Ghafur, Ghaffar. Atas perkataan Ghafara tu saja tu 2-3 nama dia, 2-3 nama dia. Mana sifat mengampun tu. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau mu buat dia, mana Tuhan tutup dah tu. Kalau mu buat dia, habis tak ada siapa dia tahu. Mu taubat sendirilah. Kira-kiranya gitu lah.
Kalau Tuhan nak, boleh. Boleh. Dengan sebab tu, kita orang biasa ni lah, kalaulah ada melakukan dosa-dosa seumpama itu sekalipun, jangan kecewa, jangan putus asa dengan Allah SWT, dan tak payah duduk royak kau orang. Taubatlah senyap-senyap, sendiri-sendiri. Bukan atas royak kau orang itu menunjukkan kita ikhlasnya, kita betulnya. Tak ada. Tidak royak kau orang duduk jerit seorang. Hak Tuhan nak tengok. Hak Tuhan nak tengok. Bukan dia nak tengok kita royak kau orang. Dia nak tengok kita taubat sengaja ke tidak. Walaupun kesalahan itu mungkin kena had sekalipun, kita tidak menjalani hukuman itu, sama ada kerana hukuman itu tidak dijalankan ataupun dijalankan kita takut, sakit, kena rejang, kau kena sebab, kau tak sih, takut, seksa. Jadi kita taubat sendiri. Taubat. Kalau Tuhan nak ampun, boleh. Tak ada siapa dia boleh sekat je. Tapi nak tengok dulu dah senoti ke tidak. Orang yang bertaubat senoti ni, dia ada sifat-sifat dia. Antaranya dia takut dah, tak sih, serit dah, tak sih buat sama dah. Bukan sekadar tu saja, dia tak suka tengok orang lain buat lagu tu pun dia tak suka. Maknanya kita kata, kalaulah dalam satu masyarakat lah, satu kumpulan, satu kawasan lah, nak adakan puak-puak ataupun jemaah, ataupun kita kata jawatan kuasa nak pencegah maksiat, dia depan begitu dulu sekali lah. Mana kena benda-benda lagu tu, dilakukan. Sebab apa dia tak berlaku supaya berlaku ke atas dia. Misalnya dia kena ada usaha-usaha lagu tu, itu tanda dia taubat sengaja. Kalau sekat dia sendiri ya, boleh muka benda besar tu. Kalau nak kira hukuman dalam dunia tu, hukuman sebab tu, ada kalanya hukuman rejam sampai mati. Besar tu. Jadi tak pandai kalau gitu-gitu. Dia kena buktikan sungguh-sungguh. Itu pun tak pasti juga. Tak boleh kita kata mesti Tuhan. Tak juga. Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi Nabi SAW tak jawab apa-apa ke dia. Orang tu pun pergi. Nabi SAW pun atau orang suruh panggil dia. Dah baca ayat tadi juga. Seperti kata tadi lah. Faqala rajulun minal qaum. Adalah dalam ramai-ramai tu seorang hak tanya, wahai Nabi Allah, ini ni khusus untuk dia saja ke untuk orang lain semuanya? Nabi SAW kata untuk semua orang. Lagu tu. Jadi kalau Tuhan nak ampun, walaupun setara tu dia buat pun boleh. Tapi bukan perzinaan lagi. Ni tak sampai berzina lagi. Tak sampai berzina lagi. Walaupun buat benda-benda lain. Buat maduna an amassah. Tapi hak kurang, hak bawah lagi daripada berzina. Baca ayat tu lagi. Tapi nak boleh baca ayat tu dia juga. Tidak kata buih lalu dah. Sebab kata tadi lah. Sebab sifat kesalahan tu berbeza. Nampak berat lagi. Takut-takut tak padan dengan ayat tu. Rupanya termasuk dalam hak tu juga. Jadi hak ni lagu mana? Tak apalah. Ada beberapa hadis seperti tu. Lepas tu riwayat daripada Anas pula, ada satu orang dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, saya telah melakukan sesuatu menyebabkan saya ni kena had. Jadi laksanakanlah hukuman had tu ke atas saya. Tak apalah. Beberapa kali dia sebut lagu tu kan. Lepas tu Nabi SAW bertanya, semaya kau saat ni sekali dengan kita? Dia kata semaya. Nabi SAW kata, sudah ampun dah dosa. Jadi hak ni nak apa makna dia kata dia telah melakukan satu kesalahan yang kena had? Jadi kalau kena had, apa Nabi tidak laksanakan hukuman had ke atas dia? Dia mengaku dah tu. Inilah sebab inilah setengah-setengah ulama macam Imam Abu Hanifah, dia kata seseorang hakim, pemerintah tak boleh lagi melaksanakan hukuman had kalau orang tu mengaku baru sekali, 2 kali, tak boleh, kena 4 kali. 4 kali dalam majlis yang lain-lain. Kena 4 kali. Kalau bos sekali kata lagu ni, tak boleh. Lepas tu kalau hakim
Dia sepatutnya kalau hakim yang bijak, ia betul-betul ikut kitab, kalau jalan hukum Islam lagu ni lah sepatutnya. Dia jangan korek. Dah orang tu kata saya ni telah melakukan kesalahan yang membuatkan saya ni kena had, jadi laksanakanlah hukuman had ke atas saya. Tersudut cara biar ke dia, saya tak ada minat dengan cerita awak. Dah tersudut cerita duduk dia. Itu bijak kalau kata dia buat tak cara, buat cerita lain. Jangan turut dia. Gitu caranya. Bukan dah dia kata begitu kita pun korek lagi. Bukan. Dia kalau boleh lepas. Jadi orang ni dia kata asabtu haddan. Nabi SAW tak tanya apa maksud kamu. Dia tak tanya. Jadi ulama-ulama bahas ini ni, sebenarnya kesalahan yang dia buat tu tidaklah sampai ke peringkat dia kena had. Dia serah. Kesalahan lagu tu kira kena had, tak ada had dia tu. Sebenarnya tak lagi. Jadi misalnya hotspot tadi dia melakukan segala-galanya tapi tidak berzina. Jadi kalau selagi tidak berzina tidak ada had. Had ni kalau berzina. Kalau bos iung dakak kau kita kata macam-macam lagi dah. Bahkan kalau sampai ke peringkat dia keluar air mani pun tidak berzina. Orang panggil tidak berzina lagi, tak kena had. Dia saja perasan dia serah dia tu kena had. Boleh jadi gitu. Yang keduanya boleh jadi sungguh. Pas sungguh apa Nabi tidak tanya, tidak korek. Situlah kata dia pegangan kitanya. Hakim jangan korek. Kalau boleh jadi dia tahu hak dia buat tu memang ni cerita lain. Misalnya kita kata ke cerita lain ni riwayat Anas, tak ni riwayat Abdullah. Kalau kita kata cerita lain dia kata dia kena hak tu, agaknya kira-kiranya dia tahu dah lah kesalahan dia tu kena hak sungguh. Tapi apa yang Nabi tidak perjelas lagi, tanya lagi, korek, apa Nabi tidak? Sebabnya kalau boleh tak usah. Kita abaikan bahawa dia rakyat sekali gitu, kita kena akut lain. Itu hakim yang bijak. Jadi yang Nabi SAW kata telah diampunkan kepadamu tu, dia tahu mana. Lepas tu dia tidak baca ayat tadi, aqimis salah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibna sayyiat. Dia tak baca ayat tu. Macam mana dia kata telah diampunkan untuk kamu? Menunjukkan benda ni bukan benda kecil-kecil. Kalau benda kecil-kecil, dosa kecil seperti tadi, dia baca ayat tu pula lah. Ni dok tak baca. Menunjukkan besarkan lah ni. Dan kalau betul lah sahabat tu memang telah melakukan sesuatu yang kena hak sungguh, apa yang Nabi tidak buat? Apa yang Nabi tidak laksanakan? Jadi nak melaksanakan supaya orang curi jugalah. Setengah-setengah orang ni tidak faham kan? Dia tidak faham. Kalau kata curi juga mesti kena kerak panggil lah. Kok mana-mana pun dok. Padahal tidak gitu. Dia tidak faham. Dia tidak faham. Walaupun sampai ke peringkat cukup nisab, kita sudah bicara dah dulu pasal hukum hudud gapo bicara dah lalu dah. Dalam kitab ni sendiri Imam Nawawi bagi perincian bukan main banyak. Antaranya dia kata benda ni betul gitu. Jangan sampai ke peringkat atas, ke peringkat hakim. Sebelah ni lah, kalau kita belanggar kau kereta kau gapo, kita pelesah sama kita di luar mahkamah. Jangan sampai mahkamah. Kalau sampai mahkamah dia buka file dia lain lah, lagu lain lah. Jadi kena turut betul cara dia. Sebelum pada tu boleh lagi kita kira sama kita. Supaya juga ni. Jadi kalau tidak semestinya kalau dah sabit tu mana kena kerak tangan kau mana-mana. Tidak. Dia boleh kira lagi. Misalnya kita kata si ayah atau abah kepada pencuri itu, kita kata dia pergi kira minta maaf lah ke adik kita atau anak kita ni, dia tak cerdik. Hak ni lah tak cerdik sekalinya. Misalnya kita pergi kata gitu. Jadi sebanyak mana dia ambil minta maaf lah banyak-banyak. Jadi kita nak bagi balik lah. Tak usah lah mana bawa kes ni ke atas. Gitu. Tak usah bawa kes ni ke atas, maksudnya ke mahkamah, ke depan hakim. Jangan. Tak payah. Kita bayar. Kalau nak saya rela bayar 2 kali ganda lagi, tak apa.
Nak biar selesai sama kita. Dia boleh selesai kalau tuan dia tu terima. Tak apalah, kita maaf. Tidak jadi kerak tangan. Tidak kata kalau tuan dia terima, tuan dia maaf pun tak boleh, kena kerak macam. Tak ada lagu tu. Supaya juga ngaku-ngaku ni, kata ngaku ni pun, dia ngaku dia berzina. Bila berzina kena rejal. Hak zaman Nabi dulu. Apa ni? Nabi SAW kata, apa tak berhenti. Dia lari tu, apa pun tak berhenti bahaya. Pukul dengan batunya, apa Muhammad je. Nabi kata. Maknanya, dia kalau boleh tak sih, nak selamat. Dan kalau lah orang yang mengaku tu, tengah-tengah dia tu kena dijalankan hukuman tu ke atas dia, dia angkat tangan, dok, kata dia pelawak je. Kena berhenti lah. Kena berhenti lah. Tak boleh sampai mati. Tak boleh. Gitu caranya. Bukan kata dah sabit gitu dia mengaku dah, dia nafikan lepas pada tu kita tak cara bahan macam dah. Tidak lagu tu, tidak lagu tu. Jadi dia kata laksanakanlah hukuman had ke atas saya. Ketentuan Allah terhadap saya. Nabi SAW kata kamu telah diampunkan. Hak tahu gini boleh royak gini Nabi saja, orang lain tak boleh. So, yang kedua, isyarat daripada hadis ni, kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita kena had sekalipun, kalau dengan taubat nasuha sungguh, Allah SWT boleh hapuskan dosa kita, walaupun kita tidak menjalani hukuman had. Tapi kena bukti. Di sini Nabi SAW tengok, nampak dia cara taubat sungguh ni. Mana kalau hukuman had tu tak boleh jadi mati, dia sanggup mati. Kira-kiranya cara taubat sungguh. Dan dengan sebab taubat, dosa manusia ni boleh dihapuskan. Allah SWT boleh hapuskan. Kalau sesiapa yang dia nak, dia boleh hapuskan. Dan kepada Nabinya dia royak lah, ni aku ampunkan, selesai. Kalau kita terima memang dia buat sesuatu kesalahan yang memang kena had sungguh, pun lagu tu. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan, kalau kena had sungguh pun, kita tidak menjalani hukuman had itu, tapi kita bertaubat sungguh-sungguh, boleh jadi Tuhan terima. Macam ni, boleh jadi Tuhan terima. Lah sebabnya kita kata sakit tu sekarang malu habis seluruh keluarga. Siapa bila-bila masuk dalam sejarah. Kalau memikir banyak kali, itu kalah, jadi tertegak jugalah, tak jadilah. Dan Nabi SAW cuba beberapa kali Maiz tu, bila mari royak ke dia cuba nak suruh berhenti. Dia kata mu gila kau, macam-macam. Nabi paling tak secara. Mana dia cuba mengelak dah, tapi dah dia kuat semacam kan. Dan sampai kepada kemuncak sekali, atas sekali. Hakim lah, kita kata hakim zaman Rasulullah tu hak atas sekali, dia lah. Orang-orang lain hak hakim, hak dia lantik pun yalah juga. Dah sampai ke situ tak boleh lah. Bila cukup bukti dah, kalau mengaku-ngaku sungguh, dia kena laksana kan. Tapi dia cuba dah nak ajar kepada kita, hakim-hakim hak kemudian ni, cuba mengelak, jangan turut air, walaupun betul, jangan turut air. Sebab kalau bolehnya jangan terlaksana benda-benda gini. Kalau boleh, kalau tak dapat tidak, kena buat. Kalau tak buat tu salah pula. Jadi sebuah mahkamah lah kalau lagu tu. Apa faedah ada mahkamah, ada hakimnya kalau lagu tu? Tak ada satu pun hukuman yang diputuskan olehnya jadi. Dan ayat di sini kepada kita kemudian ni, iaitu hukum Islam ni dia bukan hukum yang khayalan. Hukum dalam teori saja ada, tak ada orang boleh pakai. Siapa dia? Nak ada hak mengaku lagu tu? Ada dalam sejarah ada. Okay? Sebab hukum Islam dia bukan hukum zahir sebuah hukum orang lain, sebuah hukum orang putih ke, hukum mana ke, dia sekat zahir je. Hak ni dia berkait dengan agama, berkait dengan kepercayaan kepada Tuhan, hukum Tuhan. Sebab tu jadi boleh ada tu, dia boleh dilaksanakan, boleh berjaya. Bukan benda ni cerita saja, tidak, boleh berlaku. Nabi SAW bukan kata
dengan sebab semayang tak dia boleh gugur dosa tu? Tidak. Dia taubat tu, nampak dia tu taubat sebelum hari tu setahun mana dah dia tu. Takut duk jerit berapa malam tu. Tu lah Allah SWT bagi tahu kepada Nabi dia bahawa diampunkan dosa dia. Mana Tuhan lebih tahu. Kemudian riwayat daripada Abu Umamah. Sekarang had itu tidak ada. Tidak semestinya bila had tidak ada, ta'zir juga tidak ada. Sekarang tu kena ingat sekarang lagi. Ta'zir tu boleh jadi ada. Misalnya buat orang perempuan macam tadi, tidak sampai ke peringkat zina, tidak kena lah. Sebab 100 rotan kau ataupun rejal kau, tidak kena lah tu. Tapi nak lepas gitu saja, dah tina bawa ke mahkamah, nak lepas gitu saja, tidak patut juga. Jadi kalau lagu tu macam membuatkan orang jadi berani ikut suruh nak buat, tak ada apa-apa. Jadi pemerintah sepatutnya dia kena ada hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu luas lah, macam-macam lah boleh. J kau kita kata sebab kau, tapi sebab yang tidak sampai kau peringkat hukuman had lah, ataupun denda kau. Macam-macam boleh buat. Buat negeri kau ikut lah. Dia fikir munasabah lagu mana, gitu. Dia kena ada juga hukuman ta'zir tu. Tak boleh biar begitu. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abu Umamah, kata dia ketika Rasulullah SAW duduk dalam masjid dan kami duduk sekali dengan dia, tiba-tiba mari satu orang, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni telah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya kena hukuman had. Laksanakanlah hukuman itu ke atas saya. Nabi dia ulang beberapa kali. Lepas tu semayang. Lepas semayang Nabi SAW pun balik. Dia pun turut Nabi. Abu Umamah pun turut, kata nak tengok Nabi nak jawab kan. Jadi bila orang tu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tu dia turut tu dan dengan Rasulullah, dia pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ni telah melakukan satu dosa, yang satu perkara yang menyebabkan saya kena had. Jadi boleh jadi hak ni cerita hak saat ni juga, hak sula cerita hak saat ni juga, atau hak lain pula. Sebab benda ni kalau banyak berlaku pun muka orang ramai kan, walaupun kita kata zaman Nabi tu ada beberapa, kalau kita kata ada 5 nem, nak sabar muka lama juga, bahawa orang ramai benda yang sama atau lebih kurang macam tu boleh berlaku di mana-mana pun, bila-bila pun. Nabi SAW kata kepada dia, tidakkah bila kamu keluar daripada rumahmu untuk semayang, ambil air semayang molek dah? Dia kata, memang gitulah wahai Rasulullah. Mu semayang dah ke tidak sekali kita tadi? Dia kata, iyalah wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pun kata, Allah SWT telah mengampunkan had yang dikenakan ke atas kamu itu. Mana kamu tidak dikenakan had. Jadi kira-kiranya, tapi hak ni riwayat ini dia ada syak di sini, syak perawi. Atau Nabi kata Allah SWT telah mengampunkan dosa kamu. Itu lebih sesuainya. Tapi kalau Nabi SAW kata mengampunkan had kamu, hak sepatutnya kena had, kamu tak kena had, maknanya ini termasuk dalam bab kecuali. Orang ini dikecualikan. Dikecualikan. Sebab apa? Apa ni, keampunan Allah SWT itu lebih besar lagi. Yang orang duduk nak suruh laksanakan hukuman hak gapo ni, nak suruh habis, cucilah dosa dia nya. Itulah cara nak mengampunkan dosanya, iaitu menjalani hukuman hak tu. Dah kalau Allah SWT beritahu dah dosa dia tu sudah ampun, dah nak ke dia lagi hak. Tapi ini khusus untuk dia. Kita, bagi kita kemudian ni mana nak tahu hakim tu Tuhan terima ke tidak, Tuhan ampun ke tidak. Kalau terbukti dia tu memang telah melanggar hukuman had, dia kena had lah. Kitanya gitu ya lah. Tapi kepada Rasulullah SAW boleh. Adakah dia ni dosa dia tu
terhapus dengan sebab dia ambil air sembahyang, molek dan sembahyang sekali dengan Nabi? Setengah-setengah ulama kata sebenarnya ni kelebihan dia sembahyang dengan Nabi. Wah, hak tu benda kita tak dapat lah. Kita tak dapat lah hak tu. Ambil air sembahyang molek boleh, kita pun boleh. Ni boleh. Tapi nak boleh sembahyang dengan Nabi, mana nak bolehnya? Nabi mati dah. Pergi 10 kali, 1 kali pun Mekah Madinah tu, tak akan boleh dah sembahyang dengan Nabi-nya. Jadi orang ni dia sembahyang dengan Nabi. Itu satu kelebihan. Jadi dosa dia dihapuskan memang dengan sebab ambil air sembahyang dan sembahyang, tapi sembahyang dia tu sembahyang dengan Nabi. Besar mana kedudukan. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga mengatakan bukan sabit ni, tapi sebenarnya Tuhan ampun tu dengan sebab dia bertaubat. Sebab dosa besar ni dia boleh dihapuskan dengan taubat. Dosa kecil je hapus dengan air sembahyang, dengan sembahyang ni. Jadi hak ni kalau siapa kau peringkat dia ni, dia kata dia kena hak dah kesalahan dia tu, kira-kiranya dosa besar. Jadi dosa besar ni dia hanya dihapuskan dengan taubat. Jadi Nabi tengok cara dia tu memang cara orang bertaubat sungguh. Jadi dengan taubat, dan Nabi SAW bukan sekadar tengok gitu sajalah, kira-kiranya dia tahu daripada Allah SWT bahawa orang ni telah diampunkannya. Jadi dia kata gitu. Kepada kita hak kemudian ni pengajarannya, kalau kita melakukan dosa besar tu boleh terhapus dengan taubat. Air sembahyang tak boleh, tapi tak ada harapan kau nak boleh hapus. Ada lagi harapannya kan, iaitu taubat. Supaya orang ni taubat. Bukti taubat dia ada bukti dia sanggup menjalani hukuman hak itu. Kalau Nabi SAW nak hukum lagu mana pun dia terima. Itu tanda taubat tu, tanda taubat sungguh-sungguh lah. Ya, orang nak menjalani hukuman hak tu pun dengan maksud nak hapuskan dosa, dan dia sanggup. Jadi kita tak boleh nak bayarlah setara mana keikhlasan hati dia tu dengan Allah SWT dalam minta ampun, bertaubat kepada Allah, setara mana. Boleh jadi kita pun tak nak fikir mungkin sahabat-sahabat ni kan, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi hak ni lah yang ulama kata dia ni lebih daripada Tok Wali ni. Sebab kita tak tahu hati dia tu bila dia bertaubat setara mana. Boleh kalau kita ni kalau buat kesalahan nak taubat setara tu, hak tu Allah SWT saja Maha tahu. Jadi kalau Allah SWT mengampunkan, kita boleh bayarlah setara mana. Sahabat-sahabat ni tinggi kedudukannya. Kalau kata dia bertaubat, taubat setara mana. Dia payah kita nak bayarkan, sebab kita kata sifat cinta lah, kasih kau. Siapa dia boleh duga kasih seseorang tu kepada seseorang? Allah saja yang tahu. Kalau orang boleh tahu setara mana kasih dia, beza dengan orang lain setara mana? Tak boleh. Allah tahu. Kasih Nabi kepada umat siapa tak tidur, tu kasihnya. Ada kau orang siapa gitu kasih ke anak, mungkin lah, no. Tapi kasih kepada umat, tinggi gitu umat perasaan dia tu. Mana kita tak boleh nak bayar. Tapi daripada cerita ni kita dapat sikit sebanyak dapat gambaran, iaitu tinggi benar cara taubat dia tu. Sehingga Allah SWT royak ke Nabi, dia ampun. Kalau kita terima pendapat yang kedua, tak ada kata memang kena hak. Siapa tak kena hak dia? Sebab maksud hak tu pun nak mencucikan dosa. Jadi dah Tuhan menyucikan dosa dia, nak ke dia lagi haknya. Siapa setara tu, tapi nama dia tidak royak. Siapa dia ni? Memang gitu. Sudah jadi disiplin ulama ada. Kalau dalam kitab kita ada hak besar-besar ni kan, hak besar-besar, dia kalau royak cerita-cerita lagu ni tak royak. Siapa dia? Tentunya perawi dia tu sahabat tu tahu. Tentunya sebab dia boleh royak, dia turun, dia pergi, dia ada sekali. Bukan seorang tahu, tapi mereka ni pandai jaga mulut, tidak jenis celupar. Tidak jenis celupar sahabat-sahabat ni. Dia jaga maruah orang. Apa guna kita duduk royak dia, sedangkan Tuhan tu terima taubat dia sampai gitu mau. Nak boleh dosa, cari dosa pula kita. Boleh dosa kita, tak ada masalah. Pas dia tak ada keturunan ke? Keturunan dia tu akan dianggap keturunan orang tak molek. Padahal kesalahan yang dia berlaku kepada dia tu di luar kawalan dia, Tuhan nak uji dia. Tuhan nak uji dia.
Setara tu ya. Boleh berlaku siapa orang setinggi mana pun. Jadi sekadar tu. Tak ada pasal lah kalau duduk sebut siapa bila-bila orang sebut. Dia je lah. Dia. Apa lagi kalau hak tino? Mana ada sebut? Tak ada. Dalam riwayat dhaif pun tak ada. Hak tino. Sebab hak tino lagilah aib keluarga dia, diri dia, macam-macam keturunan dia, aib. Sebab itu tak ada sebut nama. Berapa banyak cerita-cerita ni tak perlu nama. Kita dapat pengajaran daripada peristiwa itu cukup. Tak perlu nama. Tapi adalah cerita lagu ni berlaku di masa Nabi SAW. Ada. Kerana taubat dia yang sungguh-sungguh, Allah SWT boleh terima. Bukan bermakna menafikan orang lain. Siapa kau akhir zaman tak boleh lagu ni. Dia tidak ayat gitu. Tak ada mana dalil pun ayat gitu. Tapi kita ni keadaan tidak tahu. Boleh jadi kalau sungguh-sungguh tidak setara ni pun, Tuhan ampun dah kalau kita. Boleh jadi. Tapi nak pasti, secara pasti orang ni tak boleh. Tak ada siapa dia boleh kata. Kalau dia kata dia tak betul, tak betul. Gitu je lah. Lepas tu habis cerita tu. Ini bab penerimaan taubat pembunuh. Walaupun banyak dia membunuh. Mana bunuh orang ni kan, dosa besar bunuh orang. Setara dosa besar, setara ni pun kalau Tuhan nak ampun, boleh. Itulah sifat mengampun Tuhan. Lagu itulah. Kita lemah dah kalau setara ni. Kalau Tuhan tidak. Lepas tu baru ni ada salah seorang daripada kita, siapa dia, ada tanya, "Pas lagu mana? Tidak kau kena kisah? Jadi lepas gitu saja dia." Dia bila Allah SWT ampunkan seseorang itu, walaupun kira-kiranya dia berkait dengan manusia juga, berkait dengan manusia. Kalau kita kata dia berkait dengan manusia lah, dan memang pun hukuman qisas itu dia hak manusia. Bila hak manusia, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Dalam ayat tu maknanya wali dia, keluarga dia berhak untuk bunuh balas. Macam mana dalam kes ni? Jadi boleh lepas gitu. Dia boleh lepas, kena keluarga dia jugalah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa-siapa yang dimaafkan oleh saudara dia, dia bunuh adik-adik kita, adik-adik dia tu maaf, kena ingat jasa dia tu besar. Kalau dia kata bunuh balas, kerajaan akan bunuh balas, kena bunuh. Tapi dia kata tak payah, tak apa. Jadi Tuhan ajar kepada kita, kena ingat jasa budi orang ni besar benar ni. Kena berilah diat kepada dia. Diat, dia panggil diat. Dan buat baiklah dengan dia, dengan keluarga dia sampai bila-bila. Jangan lagi melakukan perbuatan seperti itu. Tak apalah, itu caranya. Jadi di sini tak ada semua ni, tak ada. Ada setengah-setengah ulama tu dia jawab, ini cerita sampai gitu. Hak tadi hukuman syariat kita lagu tu. Hukuman syariat kita lagu tu lah. Ini cerita dulu. Hak sebenarnya tak kira dulu ke dia. Kalau Allah SWT nak ampunkan, dan dia nak cari mana, dia bunuh orang. Pas orang tu tak bangkit dah, mati dah. Orang tu nak balas gana dia. Dia nak balas gana kau orang tu, nak buat baik gana kau orang tu. Tak ada dah. Kalau keluarga dia dia tidak tahu mana dah, tak boleh nak. Dia kadang-kadang orang yang bunuh dia ingat sangat supaya bunuh nyamuk lah kepada dia nak bunuh orang ni. Setengah-setengah orang tu. Cuba kita bayangkan pembunuh upah. Kan ada kan pembunuh upah. Orang upah dia gila tu. Tak ada satu dia. Mana dia nak tahu keluarga dia, siapa dia cari. Tak ada, dia tak cari, bukan kerjaan dia. Dia tak nak fikir dah benda-benda lagu tu. Nak pergi minta maaf dengan siapa, dengan tak ada dalam kepala dia. Banyak mana pun. Baiklah, kalau Tuhan katakanlah sepuh ni dalam cerita ni Tuhan ampunkan dia. Bila Tuhan ampunkan, mana Tuhan jamin lah tu untuk memuaskan hati orang yang dizaliminya, dibunuhnya. Gitu je. Cuma kita nampak berat saja. Dia tidak selesai. Saya esok Tuhan bagi, nak aku bui kamu hak ni. Mu rasanya tak boleh hak ni.
Surga ni setahun ni mu boleh. Tapi mu maaf dia, mu tak ada gapo lepas. Nak. Oh, nak lalu tengok surga Allah. Tak sih dah. Nak agak dia bunuh balas esok. Nak agak dia orang tu makik kita kerak kepala dia pula. Dah. Mengerikan pada masa tu. Tak ada, tak sih dia. Nak selesai dah. Nak selesai semua, nak masuk surga lah pula. Dia bila tunjuk gini-gini ni, dia akan semua tak apa. Selesai lah dia. Bila kata Tuhan ampun, dia jadi lagu tu lah. Semua jadi tak apa, selesai berlaku. Sebab apa? Tuhan ganti kepada orang yang kena buat nyaya tu dengan balasan yang sangat besar. Jadi sehingga dia tutup dah, terlupa dah tadi cerita orang bunuh dia ke apa. Terlupa dah kesusahan. Tak ingat dah, dia tak kira dah kesusahan keluarga dia lepas pada dia mati, anak-anak dia. Yang pentingnya sekarang dia duduk sekali dengan anak-anak bini dia, duduk sekali, boleh masuk dalam syurga selalu. Tempat yang sangat istimewa. Dia lupa dah tu dunia, dia lupa. Gitu bila kata Tuhan ampun ni, dia akan buat lagu tu. Kalau Tuhan tak ampun, dia balas pula saya. Dia bukan dalam dunia tak ada balas, waktu balas, waktu naik. Orang dia bunuh. Lepas nak lagu mana? Saya hak kena bunuh. Banyak juga dosa kena masuk neraka. Tapi Tuhan kata, mu boleh tak masuk neraka. Ni dengan sebab orang ni bunuh, dia masuk neraka. Ganti kamu. Dia boleh. Banyak berlaku lagu tu dalam hadis dia sebut tukar-tukar gitu. Tukar. Boleh. Walaupun dia ada banyak dosa, tapi dia dengan sebab kena bunuh tadi, Tuhan boleh masuk neraka orang hak bunuh dia. Tu masuk neraka. Jadi ganti dia. Dia bebas. Kalau boleh lagu tu putar, maaf dah, tak ada gapo dah, terlupa dah. Kalau boleh lagu tu. Inilah yang berlaku. Jadi ceritanya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, ada orang dulu, satu orang bunuh 99 orang. Dia pun tanya tentang atas muka bumi ni, hak mana orang hak paling alim. Tanya orang, mana orang alim baru khabar. Nak jumpa dengan orang alim hak paling alim, nak tanya masalah dia. Orang pun tunjuklah kepada rahib. Rahib ni macam apa ni, padri ataupun pendeta gitulah. Setengah-setengah ulama kata hak ni bila kata dengan sebab ada rahib sebutin ni, dia menunjukkan cerita dia berlaku selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa dia akad lagi. Sebab apa? Sebelum pada tu tak ada konsep rahib, kependitaan tu. Cara hidup tidak nikah, tak ada kemewahan dunia, kira ibadat saja. Hak ada hak ni selepas Nabi Isa. Sumpah dalam Quran sebut warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Hak tu rahbaniyah tu ada selepas Nabi Isa, kata dia. Setengah ulama kata dak, rohban atau rahib ni sebelum pada tu pun ada. Maknanya orang alim lah, orang alim di kalangan dia. Dia pergi, dia pun rakyat, dia telah bunuh 99 orang. Bolehkah dia nak taubat? Tok guru tu lah kita kata orang alim saat ni kata tak boleh. Tak boleh, pasal kesalahan besar sangat ni. Dia pun bunuh salah lagi kau tu. Bunuh tok guru tu. Cukuplah 100. Dia pun tanya pula orang, mana ada orang alim hak paling alim dah kira. Dia nak pergi jumpa. Orang petunjuk satu orang alim. Dia pun ayat, dia telah bunuh orang 100 orang. Boleh ke dia taubat? Tok guru tu kata boleh. Siapa dia boleh sekat seseorang ni daripada bertaubat? Tak ada. Setara mana orang pun tak ada orang boleh sekat dia untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata begitu. Kamu boleh bertaubat. Tapi suasana lah, kena ada suasana. Kamu pergilah ke tempat sekian-sekian, dia sebutlah. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Kamu beribadatlah sekali dengan mereka. Duduk buat ibadat sanalah, kata dia. Kamu jangan balik ke negerimu, kata dia. Kamu jangan balik ke negerimu, sebab negerimu negeri tak molek. Tempat kamu ni tempat tak molek. Jadi orang tu pergi jalan-jalan, sapa tengah jalan, mati tengah jalan, tak ada sapa tepat. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar situ. Malaikat rahmat kata dia mari dengan maksud nak bertaubat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hatinya, mari, kata dia. Malaikat azab kata, iyalah, tapi dia tak ada buat apa satu kebajikan pun.
Apa lagu mana? Jadi tekar. Lagu mana? Hak ni kata gia dia, hak ni kata gia dia. Jadi kalau malaikat rahmat tu gia dia tu, awak pergi tempat molek lah. Maknanya gitulah. Malaikat azab tu, awak pergi tempat azab lah. Gitu. Tiba-tiba datang kepada mereka malaikat dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Mereka pun jadikan dia ni sebagai hakim, orang tengah. Jadi sebagai orang tengah. Jadi orang tengah ni kata malaikat juga dia ni. Jadi Tuhan kata tanpa pengetahuan kedua-duanya. Tanpa pengetahuan dua-dua malaikat lagi. Hak dulu tu tak tahu. Dia apa kata? Dia bagi keputusan lagu mana? Ukurlah, kata dia. Di antara dua tanah tu, tanah tempat dia mari dengan tanah tempat dia nak pergi tu, mana dekat dia? Kalau lebih dekat dengan tempat dia mari, maknanya alik dosa lagi, lebih banyak, lebih berat alik tu. Tapi kalau dia lebih dekat dengan tempat dia nak pergi, tempat lebih molek, maknanya lebih molek lah tu. Molek lah tu, alah kebaik lah tu dia tu. Hak mana lebih dekat? Jadi mereka pun ukur dapati hak tanah ataupun bumi tempat hak dia nak pergi tu lebih dekat. Malaikat rahmat pun ambil ke dia lah, ruh dia tu ambil ke dia. Kata Qatadah, Hasan berkata, diceritakan kepada kami bahawa bila dia nak mati tu, dia cuba nak habis sadri, bangun dengan dada dia satu. Setengah ulama mengatakan nak habis sadri, dia cuba ngesok dengan dada dia, cuba ngesok, biar dia pergi setakat mana dia boleh pergi ke depan tu, dia pergi. Dia tak boleh jalan dah. Mana sebelum dia nak mati tu rebah lah kita kata, lembek kalau kita kata. Tapi dia cuba pergi setakat mana dia boleh pergi ngesok dengan dada dia. Alah kau tepat dia nak pergi, bukan patah balik dah. Alah kun. Lepas tu baru mati. Gitulah ceritanya. Lepas tu riwayat satu lagi, ada satu orang supaya hak tu lah juga, cuma beza sikit-sikit lah, telah bunuh 99 orang. Dia pun tanya orang lah, boleh ke dia bertaubat, pergi jumpa dengan rahib. Rahib tu kata tak boleh, dia bunuh rahib tu. Lepas tu dia tanya pula orang. Kemudian dia keluar daripada satu kampung ke satu kampung yang lain, di mana ada orang-orang soleh situ. Dalam perjalanan itu dia mati. Dia mengesok dengan dada dia, kemudian mati. Malaikat rahmat, malaikat azab duduk bertengkar tentang dia tu. Jadi kira-kiranya bila diukur, dia lebih dekat dengan tempat dia nak pergi tu sejekar aja, lebih daripada tempat tu, hak tempat dia mari tu sejekar, lebih dekat alik ni. Mana bukan jauh, bukan jauh, sikit je, sejekar je lebih dekat dengan tempat dia nak pergi. Jadi dikira dia tu sebagai orang baik lah, untuk malaikat rahmat lah. Dalam riwayat satu lagi, Allah SWT mewahyukan kepada bumi, mu jauh sikit, kata dia, mu dekat sikit. Maknanya bumi hak dia tinggal tu jauh sikit. Bumi hak dia nak pergi tu dekat, biar jadi lebih dekat kot. Jadi peranan bumi tu ada juga, peranan bumi tu. Jadi peranan bumi ni sebab kita duduk tengok ni lah, ke bumi ke gunung berapi ke kesok ke tu bumi, dengan perintah Allah berlaku hak tu pun. Cuma hak ni luar biasa. Kalau hak tu orang boleh agak dah tahun sekian-sekian pula nak meletup pula dah. Orang boleh agak kadang-kadang tu. Hak ni dah, dia ada lah sikit-sikit kesok tu dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Gitulah cerita. Habis. Jadi di sini banyak pengajarannya. Jadi Imam Nawawi ada sebut sini, iaitu mazhab ahli ilmu dan ijma' para ahli ilmu bahawa taubat orang yang membunuh orang dengan sengaja pun sah juga, boleh diterima Allah juga. Boleh diterima Allah juga. Tak ada seorang pun khilaf dalam masalah ni, kata dia, kecuali Ibnu Abbas.
seramai-ramai umat ni yang boleh berlaku. Kalau Tuhan nak terima tak boleh. Setara tu ya, tidak kata mesti juga. Boleh. Boleh. Mungkin. Mungkin. Ada kemungkinan. Tidak kata mustahil, tak ada. Tidak gitu. Ni ijma' dia kata. Adapun kalau adalah seorang dua ulama dulu hak kata tak boleh tu. Jadi maksud dia sebenarnya nak menakut-nakutkan orang supaya tidak buat kerja lagu ni. Tu kata dia. Bukan maknanya dia percaya atau dia beriktikad bahawa taubat dia tu Tuhan tak terima. Tak. Jadi hadis ni walaupun secara zahirnya kita nampak cerita orang dulu ni kira-kiranya syariat dia lain lah. Kalau nak kira tidak semesti syariat kita ni serupa dengan hak tu. Tetapi dia hak kira lain ni kalau sekiranya syariat kita ni tidak menyetujui, tidak mengakui hak tu hukum tu, baru kira lain. Tapi kalau syariat kita terima, maka dia kira serupa je. Hak ni dia katakan syar'u man qablana syar'un lana tu. Syariat orang dulu adalah syariat juga untuk kita. Kalau syariat kita ni tidak menyanggahi hak dia, setuju dengan hak dia, kecuali kalau bercanggah, maka kita kata hak dulu lain, hak ni lain, baru gitu. Dalam syariat kita ni lagu mana hukum orang bunuh orang? Gini kata dia. Ni ayat Quran. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama wa yakhlud. Apa ni? Itulah ayat itulah. Ni dia tidak ubah habis. Mana ni? Ila qaulihi, hingga kepada firman-Nya setelah baca illa man taba, al ayat pula ayat. Dia tidak sebut habis. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Tu ayat tu, itulah hukumannya. Kalau dalam syariat kita, apa dia? Orang yang tidak sembah Tuhan lain selain sekali dengan Allah, mana tidak syirik lah. Dan orang yang tidak membunuh manusia yang Tuhan haramkan membunuhnya. Dan orang yang tidak berzina. Orang-orang yang buat semua tu, dia akan jumpa balasan dia. Kecuali kecuali kalau dia bertaubat dan melakukan amal soleh. Jadi boleh jadi Tuhan tukarkan kejahatan dia tu jadi kebaikan. Pelik juga. Hak jahat tu boleh tukar jadi baik. Tak ada kebaikan pun tak apa. Kita kata tak ada kebaikan pun, kejahatan tu Tuhan boleh tukar jadi baik. Berdasarkan ayat ni, boleh lah hak tadi. Boleh. Adapun firman Allah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha tu, siapa-siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja, balasan dia ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ni kalau bunuh orang ni kekal pula. Macam mana? Dia kata hak betulnya berhubung dengan makna ayat ni ialah balasannya ialah jahanam. Boleh jadi dia dibalas dengan neraka jahanam, boleh jadi tidak. Itu balasan. Kalau nak kiranya perbuatan lagu tu, itu balasan dia. Tapi tidak semestinya Tuhan beri balasan. Kalau nak kira layak, itu selayak perbuatan dia, balasannya tu. Tapi boleh jadi Tuhan kecualikan. Boleh jadi Tuhan tidak balas gitu pun, bahkan Tuhan ampunkan. Kalau dia nak marilah, kalau dia bunuh orang dengan sengaja, dengan menganggap halal bunuh orang tanpa sebenar dan tanpa takwil, memang jadi kafir, murtad, dan kekal dalam neraka bil ijma' ulama. Kalau dia anggap halal, memanglah tak boleh. Jadi orang Islam ni mana-mana kalau dia buat salah pun tak boleh kata halal. Jangan percaya benda tu halal. Selagi tak kata halal, Islam lagi teruk setara mana pun. Dia kata halal tak boleh. Kalau kata halal, rosak selalu akidah. Rosak selalu. Kalau dia tidak menganggap halal, bahkan percaya haram, maka jadi fasik, orang yang deraka, melakukan dosa besar, balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Tetapi dengan limpah kurnia Allah
Subhanahu Wa Taala. Dia boleh diampunkan. Lepas tu kan dalam hadis ada cerita orang yang mati sebagai ahli tauhid ni tidak kekal dalam neraka. Jadi orang ni pun dia ahli tauhid juga, dia tidak halal, dia tidak menghalalkan bunuh orang ke apa. Jadi bila kata ahli tauhid, dia tidak akan kekal juga dalam neraka. Gitu kata dia. Boleh jadi Tuhan maafkan, tak masuk neraka langsung. Boleh jadi. Ini dari segi akidah ni. Boleh jadi tidak dimaafkan, bahkan diseksa seperti orang-orang penderhaka yang lain-lain lah. Ahli tauhid pun, orang Islam pun boleh kena juga azab. Lepas tu baru keluar masuk syurga. Inilah yang betul berhubung dengan makna ayat ni. Tidak semesti bila kita kata hukuman orang yang buat kesalahan lagu ni goni, maka mesti hukuman itu berlaku kepada dia. Tidak mesti, kata dia. Tu nak rakyat hukuman yang selayak dengannya. Ya Tuhan cadangkan. Jadi tak tahulah siapa dia yang Tuhan nak ampun, Tuhan tidak ampun, tak tahu waktu tu. Kalau nak kiranya balasan dia gini. Tapi Tuhan boleh lepaskan. Jadi dalam ayat ni tidak menyebutkan bahawa kekal dalam neraka Jahannam. Kalau dia nak ayatnya, balasan dia tu kalau nak kira kekal dalam neraka Jahannam. Kalau nak kiranya padan-padannya dengan dia tu. Ada juga ulama mengatakan hak kekal dalam neraka Jahannam tu hak menganggap halal. Ada juga hak kata hak ni hak kekal dalam neraka Jahannam ni ada orang tertentu, bukan semua orang. Ada juga hak kata khulud, kata maksud kekal dalam neraka tu bukan maksud kekal selama-lamanya, tak ada su. Nak ayatnya lama benar duduk dalam neraka. Ada juga lagu tu. Tak apalah, ada beberapa makna yang diberikan di situ. Jadi pengajaran daripada hadis ni banyaklah, antaranya orang yang nak bertaubat tu dia kena berpisah daripada suasana dia hak dulu. Mana kalau saing-saing dia tu, dia tidak saing dengan saing-saing dulu, dia pergi ke tempat lain, cari saing lain. Itulah langkahnya sebaik-baik. Dan dia jangan putus asa. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara pengajarannya. Dan orang yang bertaubat sungguh-sungguh ni memang dia ada ikhtiar sungguh. Dia tak cekak, tak boleh jalan, tak boleh gitu, dia nges. Dia nges, cuba juga pergi juga. Itulah salah satu tanda dia nak sungguh ke arah kebaikan. Dia nak tinggal dah hak jahat dia dulu tu. Dan antara pengajaran lagi, mana ahli ilmu bila orang tanya, dia kena pandai-pandai juga. Dia kena pandai-pandai juga. Dia kena ada hikmah juga. Kalau tak ada hikmah jadi lagu tu lah. Kena bunuh kat orang. Dia kena ada hikmah. Dan kadang-kadang gitulah, orang yang dia anggap alim dah tu sebenarnya dia tidak alim lagi. Ada lagi hal lebih alim. Bila alim tidak cukup, tidak alim sengoti, dia fatwa dia ataupun pendapat dia tu boleh jadi bahaya, tak betul. Jadi kira-kiranya fatwa hak tu tak betul lah. Dia kena bunuh pun orang yang bunuh tu salah tu suku, tapi dia tu pun tak betul molek juga, sebab dia kata tak boleh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha menerima taubat bila? Selama-lama, bukan untuk umat Muhammad ni saja, daripada dulu lagi. Gitu. Macam mana dia tak tahu? Jadi makna gitulah. Boleh bahaya kepada orang, boleh menyebabkan orang putus asa, boleh menyebabkan orang melakukan lagi dosa itu. Dengan sebab itu banyak akibat dia kalau tak kena raya bagi pendapat kepada orang. Apa ni, dia ada satu peribahasa dalam bahasa Urdu. Dia kata nim hakim khatraijan. Nim hakim khatraijan. Kalau doktor ni separuh masuk, dia boleh bahaya nyawa orang, boleh membahayakan nyawa orang. Doktor tak pandang boleh. Gitulah. Jadi hak ni pun lagu tu.
Bukan nyawa orang bahaya, nyawa dia bahaya. Dah. Nyawa dia pula bahaya. Gitulah. Kemudian adalah hadis ini juga menceritakan perihal malaikat yang apa ni kita tak dapat. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam royak lagu mana cara dia demo tu. Begitulah caranya. Jadi orang baik dia diambil disambut oleh malaikat rahmat. Orang yang tidak baik disambut oleh malaikat azab. Malaikat azab maknanya kena azab lah. Yang pergi ke dia tempat azab lah. Kita gitu. Ini benda gaib, sebahagian daripadanya yang diceritakan kepada kita. Dan Allah SWT boleh buat malaikat tu macam mana hak ni, hak malaikat rahmat tu dia kata dia ni mari dengan taubat, mengadap betul-betul dengan hati, sepenuh hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa-apanya tak boleh. Macam mana malaikat soal lagi tu? Kalaulah dia tahu lagu ni juga, kira-kiranya dia tak bahas lah, tapi dia tak tahu. Malaikat rahmat tu Tuhan beritahu ke dia, orang ni hati dia gini, memang dia ikhlas sungguh, nak bertaubat sungguh. Tuhan beritahu ke malaikat rahmat, dia tidak beritahu ke malaikat azab. Sebab tu hidup bala ni. Malaikat rahmat boleh royak. Ya dia ni memang maksud dia ikhlas hati sungguh nak pergi taubat, dia boleh royak. Kalau lah hak tu tahu dah dia nak pergi tempat molek dah, kira molek lah, tak ada bahas lah. Sama-sama malaikat tu ada kalanya kadang-kadang dia bahas gitu kan, dia kena buat mari orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ni dia cerita kepada kita ni nak nampak di sebalik hak kita tak nampak ni, sekian banyak ni urusan Allah SWT berjalan macam mana lagu tu lah. Sebab kita manusia juga kadang-kadang tak sesat ni pergi sini, gitulah. Dia pun gitu juga. Apa sebab? Sebabnya ilmu pengetahuan masing-masing yang ada pada masing-masing itu tidak lengkap. Nak ayatnya malaikat ni bukan keturunan Tuhan, bukan Tuhan, tak. Dia satu makhluk. Dia pun belah-belah lebih lah daripada kita. Dia banyak juga kekurangan. Antaranya dia tidak tahu habis. Kena bagi hak lain. Bagi hak lain, ayat gini. Jadi hak lain tu Tuhan beritahu dah lah ke dianya Tuhan nak lagu mana orang ni. Padahal Tuhan yang berdekat ni, dia lebih dekat daripada tempat molek, lebih jauh daripada tempat tak molek. Tuhan juga yang buat, Tuhan juga. Tapi dia nak beri buat mari, nak suruh jelas, seorang lagi buat mari, seorang lagi tu hak ni tahu. Jadi boleh terima. Begitulah keadaannya. Benda hak kita tak nampak lah. Begitulah. Sekat tu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.